Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Marah benar Utih Semik apabila bunyi burung pungguk melilau tengah kampung. Kalau burung pungguk sudah menyerbu ke tengah kampung, tentulah malapetaka akan melanda kampung mereka. Sudah menjadi petua orang tua-tua, tentu malapetaka akan mengganggu sekiranya burung pungguk sudah berbunyi di dalam kampung. Tidak boleh dibiarkan burung pungguk bertengger di mana-mana kalau membawa malapetaka. Dia mesti mengajak Mak Air Tenjot untuk halau sahaja burung pungguk berkenaan biar terbang jauh ke tengah hutan. Di tengah kampung bukanlah tempat burung pungguk bertengger. Tempatnya di tengah hutan rimba tatkala bulan mengambang penuh. Dalam masa dia berkira-kira mahu memanggil Mak Air Tenjot di sebelah rumah, tiba-tiba saja dia mendengar dahan pokok kundang di seberang halamannya berhanjut-hanjut kena serbu. Tidak lama selepas itu, burung pungguk berbunyi langsing di atas dahan pokok kundang itu. Nah, macam nak cari geruh aku pula ni, gerutu Utih Semik terus mencapai andang. Dia membakar andang, menyuluh ke bawah pokok kundang, mahu memastikan sama ada benar burung pungguk yang hinggap di dahan pokok berkenaan. Ada apa Utih? Lantas saja Mak Air Tenjot membuka pintu, melaung dari kepala tangga sebaik saja mendengar Utih Semik turun ke tengah halaman. Kau tak dengar ke bunyi burung pungguk tu? Sahut Utih Semik terhanggap-hanggap memerhati ke tengah rimbunan daun pokok kundang di seberang halamannya. Alah, biar kalau Utih. Dia cari tikus tu, beritahu Mak Air Tenjot terus duduk di kepala tangga, memerhatikan sepupunya terkial-kial membaling kayu api ke atas pokok kundang. Kalau cari tikus tak apalah. Utih Semik mencubit bibir, menyuluh dahan pokok kundang dengan andang di tangan. Tapi macam mana kalau bawa malapetaka? Tegasnya mengingatkan Mak Air Tenjot yang sengaja mengejek dia apabila sebut mengenai pantang larang orang tua-tua. Memang Utih Semik ni dia pegang kukuh-kukuh pantang larang yang diingatkan oleh orang tua-tua. Dia tahu petua orang tua-tua ni memang perlu diingat selalu. Bukan setakat burung pungguk berbunyi tengah kampung saja. Kalau burung gagak bersaut-sautan pun nescaya akan membawa petaka buruk. Biarkan sajalah abangnya, Lebay Sali berkali-kali ingatkan dia supaya buang sajalah kepercayaan demikian. Tetapi Utih Semik ni dia tak peduli. Lebay Sali tak tahu sangatlah mengenai pantang larang orang tua-tua semenjak dia ni balik belajar pondok di Kelantan. Manalah Lebay Sali tahu mengenai akuk botak yang sengaja ejek-ejekkan datuknya, iaitu Aki Minin, tentang tidak benarkan melangkah antan lensung. Selepas menumbuk padi, memang Aki Minin tidak benarkan antan dilemparkan ke tanah sampai dilangkah macam barang yang tidak berguna. Puas didesak oleh akuk botak, kenapa datuknya tegas sangat jangan melangkah antan lensung, tetapi Aki Minin sengaja tidak mahu menjelaskan. Jadi sebab itulah akuk botak bertanyakan pada Utih Semik yang mematuhi sangat apa saja petua pantang larang yang diberitahu oleh Aki Minin. Terkekeh-kekeh akuk botak ni ketawakan Utih Semik apabila memberitahu pantang larang mengelakkan diganggu hantu tinggi. Masakan pula si akuk botak ni tak ketawakan Utih Semik yang percaya sangat hantu tinggi akan menghalang jalan kalau kerap kali melangkah antan lensung. Tahu sangatlah akuk botak mengenai pantang larang yang sengaja disebutkan oleh orang-orang tua. Tentulah tidak manis antan yang digunakan menumbuk padi untuk ditanam nasi itu dilangkah. Melangkah antan lensung yang menumbuk padi sama juga macam melangkah nasi tengah ditanak dalam periuk. Sebab itu orang tua melarang antan melintang dilangkah selepas selesai menumbuk padi yang dilesung. Aku ni hanya ingatkan petua orang tua-tua, jelas Utih Semik apabila akuk botak mengejeknya kerana percaya sangat dengan pantang larang demikian. Kalau kita tak keluar jauh-jauh malam, macam mana hantu tinggi nak halang jalan?
ujar aku botak memperolok-olokkan utik simek kerana hantu tinggi sekadar menjelma di tengah malam saja. Kenapa hantu tinggi tak menjelma tatkala siang hari tengah matahari yang merembang? Itu aku tak tahulah. Aku hanya ikut cakap orang tua-tua, beritahu utik simek tersinggung juga dengan sikap aku botak yang memperolok-olokkan dirinya. Kalau orang tua-tua suruh kau terjun lubuk, Utik, kau nak terjun? Sengaja aku botak mengusik. Sebab itu jugalah Utik Simek ni dia tak nak melayan sangat si aku botak ni. Perkara pantang larang orang tua ni bukan mahu percaya ataupun tidak, tetapi mahu dipatuhi atau tidak. Sekiranya aku botak tak mahu mematuhi sesiapa pun tak boleh juga nak melarang. Malah Hakim ini sendiri tak boleh memaksa cucunya itu. Terpulanglah pada aku botak mahu menuruti pantang larang orang tua ataupun tidak. Kalau dia mahu melangkah antan melintang di tepi lesung, langkah je lah. Siapa pun takkan melarang. Sekiranya dia berkeras sangat mahu melangkah, semata-mata mahu mencabar pantang larang yang mereka pegang sejak turun-temurun. Memang kerap kali aku botak ni sengaja melangkah antan selepas emaknya menumbuk padi di tengah halaman. Dia mahu menguji pantang larang tersebut, biar terserempak hantu tinggi yang menghalang jalan. Tentu dia boleh tanyakan sendiri, kenapa yang hantu tinggi ni tak bagi dia untuk melangkah antan? Apa kena-mengena antan tumbuk padi dengan hantu tinggi yang tak ada kaitan dengan kehidupan manusia? Tetapi apabila emaknya, iaitu Embuk Supi, meminta jemput balik setelah menumbuk emping di rumah Ngah Lahmah, terpaksa juga aku botak menyeberangi permatang ke sawah tatkala tengah malam. Siapa pula yang mahu bawakan bakul padi emaknya kalau dia sendiri enggan membantu? Dia sendiri pun gemar memakan emping. Apa salahnya membantu emaknya? Embuk Supi memang bertumpu ke rumah Ngah Lamah mengemping padi muda bersama dengan jiran-jiran yang lain. Sudah menjadi amalan mereka sisi kampung kalau mengemping padi berkawan-kawan di sebelah malam. Musim habis menuai padi, apa salahnya mereka bersuka-suka mengemping padi muda, sisa yang ditinggalkan selepas menuai. Setiap kali berkumpul mengemping, seisi kampung boleh mendengar bunyi hentakan lesung emping berkumandang di udara, memecah kesunyian malam. Gembira benar mereka dengan bunyi tingkah antan yang dihentak berbalas-balas ke dalam lesung. Dan sewaktu aku botak sampai di rumah Ngah Lahmah, emaknya sudah berkemas-kemas mahu balik. Tetapi kawan-kawan yang lain masih lagi menunggu Ngah Lahmah untuk menjerang air di tungku, sambil sama-sama menjamah emping campur nyiur kukur dengan gula enau yang ditaburkan. Biar aku balik dulu, aku pun dah datang jemput ni. Jelas Embuk Supi tidak mahu menunggu air dijerang mendidih di atas tungku. Mereka yang lain rumah tidak jauh. Mereka yang lain rumahnya tidaklah jauh dari rumah Ngah Lahmah. Dia terpaksa meniti perempatan sawah mahu sampai ke seberang, sekalipun boleh kelihatan jarak rumah mereka. Sengaja pula aku botak melangkah antan yang terlanggung di lesung emping semasa mengangkat bakul padi emaknya. Memang Embuk Supi melihat anaknya melangkah atas emping itu, tetapi dia ni tak berani nak negur. Tidak baik tengah-tengah malam celupa sangat sebut mengenai pantang larang orang tua-tua. Lainlah kalau hari siang, boleh juga dia mengingatkan aku botak. Tentu meremang bulu tengkuk apabila menyebut hantu tinggi tatkala tengah malam. Lainlah kalau siang hari, memang hantu tinggi ini takkan menjelma. Apabila aku botak melangkah antar pengemping, berdebar juga hati Embuk Supi. Kalau tidak kenangkan sudah tengah malam, memang dia leteri juga anaknya yang tak pedulikan pantang larang orang tua-tua. Semasa berjalan mengikuri aku botak dari belakang, meniti permatang sawah, Embuk Supi yang memegang pelita ayam di tangan. Dia lindungkan api pelita dengan daun jambak supaya tidak diserbu angin malam. Sukar juga dia mahu mengikuri aku botak yang berjalan cepat di hadapannya. Sampai di tengah sawah, aku botak terhenti menunggu emaknya yang jauh di belakang. Dia tak dapat melintasi permatang apabila melihat pokok kayu hitam tersergam di hadapannya. Hairan juga dia bagaimana tunggul kayu itu boleh tersegam di atas permatang, kerana disitulah jalan yang dia lalu lalang ke darat kampung. Kenapa aku? Ujar Embuk Supi sebaik saja dia sampai di belakang aku botak yang tidak dapat meneruskan langkah. Tunggulah apa pula ni? Jelas aku botak kerana bimbang tersesat jalan. Tunggulah apa kata kau tu? Gerutu Embuk Supi terkejut apabila mendongak ke atas. Ini bukan tunggul, ini orang tinggi itu menghalang jalan.
beritahu Embok Supi menarikkan anaknya undur ke belakang. Aku Botak juga mendongak ke langit. Tunggul hitam yang tersegam di hadapannya hanya betis lembaga hitam yang terkangkang dengan kepalanya cecah ke awan. Dia dapat mengagak, tentu lembaga hitam di hadapannya adalah hantu tinggi yang digeruni sangat oleh datuknya, iaitu Akiminin. Ini hantu tinggi ke, Mak? Aku Botak menuding ke arah lembaga hitam yang tinggi di hadapannya. Celupa sangat mulut kau ni, Akub. Gerutu Embok Supi marah dengan sikap anaknya yang berani membuta tuli. Perlahan-lahan Aku Botak meletakkan bakul padi yang dipikulnya. Tidak bertangguh, dia menerkam ke arah tunggul hitam di atas permatang. Dia tahu yang tunggul hitam yang tersegam itu tentulah betis hantu tinggi yang menghalang jalannya. Biarlah hantu tinggi itu cuba menghalang dia. Aku Botak ni tak bimbang apa-apa. Bukan macam datuknya Akiminin yang tak berani langsung sebut hantu tinggi. Akiminin sekadar menyebut orang tinggi sahaja kalau mahu memberitahu mengenai lembaga berkenaan. Mak, jangan takut. Takkanlah kita nak takut dengan hantu tinggi ni, beritahu Aku Botak mendongak ke langit. Dia nampak awan hitam berkepul di bahagian kepala lembaga itu sayup di udara. Apabila kedengaran bunyi seperti guruh di udara, Embok Supi berbisik memberitahu mengenai hantu tinggi itu terbatuk-batuk. Asal sahaja dia batuk bermakna sengaja mahu mencari geruh. Tahu sangat Embok Supi mengenai pantang larang yang diberitahu oleh ayahnya Akiminin. Belum sempat Embok Supi menegah anaknya, Aku Botak pula ni sudah menerkam ke arah betis lembaga itu seperti tunggul hitam yang tersegam di atas permatang. Tidak bertangguh pula lembaga tinggi itu menghayun betisnya hingga dapat dilihat oleh Embok Supi melepasi puncak bukit di keliling kampung. Kecut benar perut Embok Supi disebabkan tidak melihat Aku Botak semasa betis hantu tinggi itu dihayun kuat. Terasa elusan angin di udara semasa hantu tinggi itu menghayun betisnya dengan bunyi guruh yang kuat di udara. Hampir setengah jam betis hantu tinggi itu dihayun kuat, barulah dihentak semula ke atas permatang sampai bergegar tanah dipijak. Tersengih-sengih Aku Botak keluar dari tunggul hitam tersegam seperti belukar anak kayu di pinggir hutan. Memang tenggelam Aku Botak di dalam bulu betis lembaga itu yang panjangnya laksana lidi hijau enau hingga setengah depa. Memang berani awak ni, Aku. Sayup-sayup kedengaran suara Embok Supi. Apa ni? Bukan. Oh, ni bukan suara mak dia, bukan. Memang berani awak ni, Aku. Sayup-sayup kedengaran oleh Embok Supi suara garau di udara macam mengalah dengan kedegilan anaknya Aku Botak. Awak cabutlah bulu roma kawan selai buat kenang-kenangan, ujarnya seolah-olah kagum dengan keberanian Aku Botak yang berhadapan dengannya. Tidak bertangguh, Aku Botak mencabut bulu betis hantu tinggi yang menggalah dengan keberaniannya. Setelah dicabut bulu betisnya, angin kencang bertiup hinggakan sedikit demi sedikit kabus hitam yang menghalang jalan hilang di puput angin. Kau ni sengaja nak cari geruh lah, Kop. Tegas Embok Supi masih berkeadaan cemas apabila kenangkan anaknya dihayun tatkala berpaut pada bulu betis lembaga tinggi itu. Kita ni selalunya takut tak bersebab, sahut Aku Botak menggenggam erat-erat bulu betis hantu tinggi itu. Setidak-tidaknya dia boleh tunjukkan pada Utih Simek mengenai bulu betis hantu tinggi yang dicabutnya. Manalah tahu kalau Utih Simek tidak percaya mengenai yang dia terserempak hantu tinggi di tengah sawah. Geruh buat apa yang dicari? Segera Embok Supi memarahi anaknya yang terus berdegil tidak percayakan petua orang-orang tua. Kalau kita berani, hantu tinggi pun takut dengan kita lah. Tersengih-sengih Aku Botak mengingatkan emaknya supaya tabahkan hati apabila berhadapan dengan suasana cemas demikian. Dia tahu emaknya terlalu cemas sekiranya hantu tinggi itu sengaja mencari geruh. Kemana mereka berdua mahu berlindung kalau hantu tinggi itu mahu memusnahkan salah seorang daripadanya. Tak perlu hantu tinggi itu menguis dengan kaki. Takat dikibas anginnya saja sudah cukup untuk memeningkan kepala. Tentu salah seorang daripada mereka akan tersungkur jatuh akibat tidak tertahan dengan kibasan anginnya. Tetapi Embok Supi menjadi bersemangat apabila melihat anaknya meluru menerkam ke arah betis hantu tinggi. Kalau Aku Botak terjatuh semasa berpaut di bulu betis hantu tinggi itu, dia sendiri akan ikut sama menerkam. Biarlah dia juga menerima geruh apakala berpaut pada bulu betis hantu tinggi itu. Dia akan radak betis hantu tinggi itu dengan cucuk sanggulnya biar tercacap menjadi bekas. Tentu hantu tinggi itu akan menderita akibat cucuk sanggul tertusuk pada betisnya.
Sudah menjadi pantang larang, hantu tinggi itu tidak berani mengganggu sekiranya cucuk sanggul ditusuk ke kakinya. Pantang larang itu sama juga dengan mengenali asal-usulnya. Masakan hantu tinggi berani mengganggu apabila asal-usulnya diungkit. Mana-mana puaka juga akan menjadi lemah selama-lemahnya apabila diungkit asal-usulnya. Memang hantu tinggi ini akan mengelak daripada ditusuk cucuk sanggul kerana sumpahan malim panjang semasa meninggalkan isterinya tengah sarat mengandung. Dia akan ditusuk cucuk sanggul isterinya kalau tidak balik menjengah tatkala anaknya dilahirkan. Bagaimana malim panjang mahu balik menjengah setelah dia disumpah oleh puteri tinggi akibat membunuh rusa-rusa di tengah hutan? Dia terpaksa menjadi gembala binatang di hutan setelah dirinya disumpah menjadi hantu tinggi. Malim panjang tetap ingat mengenai sumpahan cucuk sanggul isterinya setelah menjelma menjadi hantu tinggi sekalipun. Kamu ni aku degil tak bertempat, ujar Rembut Supi kerana tidak menyangka yang anaknya berani menyerbu hantu tinggi yang tercegat di hadapannya. Tentulah aku pun tak menerima geruh sekiranya hantu tinggi itu melontarkannya ke dalam gaung guntung di tengah rimba. Macam tak percaya Hakim Inen apabila diberitahu oleh Embok Supi mengenai aku botak bergayut di betis hantu tinggi. Malah aku botak juga tidak mahu mengaku setiap kali didesak oleh datuknya. Tetapi seisi kampung mendengar cerita aku botak dihayun oleh hantu tinggi semasa bergayut pada betis, sekalipun aku botak ni tak mahu mengakuinya. Perkara bergayut pada betis hantu tinggi bukanlah disebabkan dia mahu menyerbu ataupun tidak, tetapi terpaksa dilakukan setelah terdesak. Kalau dia bertahan pun, tentu geruh akan memusnahkan dirinya. Alang kepalang ditimpa geruh, lebih baik dia bulatkan tekad menyerang hantu tinggi itu. Saat inilah hantu tinggi itu terkejut disebabkan aku botak tidak gentar berhadapan dengannya. Disebabkan keberanian aku botak itulah, hantu tinggi berkenaan mengalah. Beberapa kali dicubanya melontarkan aku botak biar terhumban jauh ke bawah, tetapi dia berpau kuat pada bulu roma laksana liduk hijau enau itu. Selepas kejadian itu terasa juga pada aku botak badannya sengal-sengal hingga demam beberapa hari. Tetapi dia gagahi juga turun ke sawah tidak peduli sama ada demam ataupun tidak. Selagi dia boleh bangun, aku botak tidak akan mengalah apa-apa. Disebabkan letih sangat balik dari sawah, aku botak tertidur sahaja di rumahnya. Ketika hujan lebat dengan ribut kencang sebelah petangnya, Embok Supi singgah di rumah ayahnya iaitu Hakim Inen disebabkan tidak sempat lagi mahu balik ke rumahnya di sebelah darat. Dalam hujan lebat serta ribut kencang itulah sebatang pokok durian 5 pemeluk tumbang menimpa rumah Embok Supi. Setelah hujan teduh, terkejut besar Embok Supi apabila diberitahu oleh jiran mengenai rumahnya yang ranap ditimpa pokok durian tumbang. Tentu aku botak terperangkap di bawah timbunan rumah ranap di bawah pokok durian yang menimpanya. Mereka terpaksa bergotong royong memotong dahan dan ranting untuk mengeluarkan aku botak di bawah timbunan rumahnya yang ranap. Sampai petang mereka membersihkan dahan dan ranting pokok durian yang tumbang itu, barulah dapat mengeluarkan aku botak di bawah timbunan. Dia tersengih-sengih saja keluar daripada bawah timbunan rumah yang ranap sambil menyapu-nyapu sampah yang melekat pada badannya. Kamu tak luka apa-apa, Kakuk? Hakim ini mendekati cucunya yang tidak terkejut apa-apa dengan kejadian yang menimpanya. Tak kena pun nampak dengan pokok durian tu. Macam mana nak luka? Ujar aku botak menerangkan. Hai, rumah kau ranap tu, sahut Uti Simik hairan kerana rumah Embok Supi merata akibat dihempap oleh pokok durian. Bagaimana pula aku botak ni boleh terselamat? Siapa pun tak tahu bagaimana aku botak boleh terselamat apabila ditimpa pokok durian setelah rumahnya ranap tidak bersisa. Tetapi aku botak mengakui yang dia sendiri tak tahu apa-apa. Tatkala jiran-jiran membersihkan dahan dan ranting-ranting pokok durian yang tumbang, dia sekadar melihat kelilingnya gelap, tidak kelihatan apa-apa pun di sekelilingnya. Kejadian yang menimpa aku botak itu tidak sama dengan burung pungguk berbunyi di dahan pokok kundang di hujung halaman rumahnya. Lainlah aku botak memang tidak takutkan apa-apa pun, hatta hantu tinggi tercegat menghalang jalan. Tetapi burung pungguk berbunyi di tengah kampung bermakna malapetaka akan menimpa seisi kampung. Tentu abangnya Lebay Sali juga akan mengejek Uti Simik dengan kepercayaan yang membuta tuli. Lebay Sali percaya tak ada siapa pun yang boleh turunkan malapetaka kepada mereka seisi kampung kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Berkali-kali Lebah Salih mengingatkan Uti Simek. Wama bikum. Di kat sini ada doa ya. Kita teruskan. Allah. Sekejap kita sambung balik tadi. Di mana ditegur tadi. Baik. Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, makan dari Allah. Bukan makan ni, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kami ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Ujar Lebah Salih kesal dengan sikap adiknya Uti Simek yang terlalu percayakan petua orang tua-tua. Tetapi Uti Simek tidak peduli sangat apa pun yang Lebah Salih mahu tuturkan. Manalah sama dia dengan Lebah Salih yang bertahun-tahun belajar pondok di Patani. Apa sangatlah dia kalau mahu bandingkan dengan abangnya Lebah Salih yang tahu banyak doa-doa mujarab. Masakan hantu tinggi berani mengganggu Lebah Salih tatkala hati nuraninya terus bertasbih sepanjang masa. Dia tidak mampu ikut jejak abangnya yang boleh bangun tengah malam berwirid panjang. Biarlah dia amalkan petua orang tua-tua, asal saja dijauhi malapetaka. Sebab itu dia mesti halau burung pungguk yang bertinggi di dahan pokok kundang di hujung halaman rumahnya supaya tidak membawa malapetaka kepada keluarganya. Tentu Lebah Salih sendiri menyadari bagaimana aku botak dihalang oleh hantu tinggi kerana tidak percayakan petua orang tua. Jangan melangkah antan lesung. Mak Tenjok juga mengidap buruk disebabkan suka benar duduk di atas buah nyor. Kalau tidak diubuti oleh Hakim Inin, tentu buruknya tidak seruh hingga membesar sampai sebesar tempurung nyor. Bukan aku botak dengan Mak Tenjok tengah bersunat pun membengkak kemaluan sampai sebesar hulu parang. Sudah menjadi pantang larang tidak boleh memegang hulu parang tatkala bersunat dengan mudim. Tetapi Manap dan Mak Tenjok ni pegang juga hulu parang mahu mengupas buah betik. Apa salahnya gunakan pisau saja kalau setakat mengupas buah betik? Tetapi Manap tak peduli. Setelah puas mencari pisau, tak tahu pula kat mana. Selepas mengupas buah betik dengan memegang hulu parang, tiba-tiba saja kemaluannya membengkak tidak bersebab. Terpaksa juga dijemput Hakim Inin, jampikan minyak kelapa, disapukan berturut-turut 3 hari. Biar bengkaknya seru. Banyak sangat pantang larang orang tetua yang tidak dipatuhi oleh orang-orang kampung. Apabila ditimpa geruh, mereka akan segera menemukan Hakim Inin tidak bertangguh untuk minta ubat. Sebab itu Uti Simek tidak berani melanggar pantang larang orang tetua. Kalau burung pungguk tidak boleh berbunyi di tengah kampung, dia wajib halau jauh-jauh. Kenapa burung pungguk di tengah hutan menyerbu masuk ke kampung sekiranya tidak bersebab? Tentu puaka hutan yang membawanya terbang ke tengah kampung semata-mata membawa geruh. Burung pungguk di dahan kundang tidak berganjak, sebab sahaja disuluh dengan api andang Uti Simek. Nampak mata burung berkenaan bulat bersinar merenungnya. Tidak bertangguh, dia melontarkan pasir tanah ke arah burung itu, menyebabkan burung tersebut terbang lalu hinggap di atas rumah. Marah benar Uti Simek disebabkan burung berkenaan sengaja mencari geruhnya. Kenapa pula hinggap di bumbung rumah setelah terbang dari dahan pokok kundang? Lantas dia mencapai kayu api panjang sehasta di bawah rumah lalu dibalingkannya ke bumbung atap. Tetapi burung pungguk itu hanya melayang hinggap ke bumbung rumah. Mak Tenjok pula. Maksudnya dia lompat ke rumah sebelah. Setelah dia beritahu kepada Mak Tenjok, lelaki itu hanya tersengih-sengih sahaja. Mak Tenjok tak peduli sama ada burung pungguk itu mahu hinggap lama ataupun tidak di bumbung rumahnya. Biarkan sajalah burung berkenaan bertinggi di situ sampai ke pagi. Kau jangan nak simpan bala lah Mak. Uti Simek tidak sabar dengan sikap Mak Tenjok yang tersengih-sengih tercegat di kepala tangga. Masakan membiarkan burung pungguk hinggap di atas bumbung dituduh menyimpan bala. Sebab itu Mak Tenjok tidak pedulikan sangat desakan sepupunya Uti Simek mengenai burung pungguk hinggap di atas bumbung rumahnya. Tentu Uti Simek sendiri tahu hantu tinggi yang menghalang jalan aku botak tidak dapat memperdayakan lelaki berkenaan. Apa salahnya terserempak hantu tinggi kalau berani berdepan dengannya seperti yang dilakukan oleh aku botak? Bukan setakat hantu tinggi sahaja yang diserbu oleh aku botak. Semasa orang-orang kampung ketakutan diganggu harimau jadian, dia ni meraya-raya tengah malam mahu menangkapnya. Cubalah harimau jadian itu menjelma di hadapannya, nescaya akan dicekaknya leher sampai tidak dapat lari ke mana-mana. Harimau jadian itu tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun.
Mereka sekadar melihat tapak kaki harimau di tengah halaman. Setelah rumah dinaiki orang, pintu terkunci rapat juga tidak bermakna kerana harimau jadian itu boleh membolos masuk asal sahaja ada lubang yang boleh ditembusi oleh angin. Sebaik sahaja masuk, harimau jadian itu akan mengganggu anak-anak gadis hingga seisi kampung menjadi gempar. Dan sebab itulah aku botak ni menyusup dalam kegelapan malam mencari punca kejadian. Semasa dia melihat di hadapan rumah Uti Simek, seorang lelaki memakai pakaian serba hitam duduk bersila di tengah halaman. Aku botak sudah dapat mengagak tujuan lelaki berkenaan. Dia nampak lelaki berkenaan bergolek di tengah halaman, lantas meniarat seperti seekor kucing. Tatkala dia menongging perlahan, ekornya keluar hingga memancang sampai sedepa. Perlahan-lahan pula dia menggeliat-liat semasa tubuhnya ditumbuhi bulu, sampaikan seluruh badannya bertukar menjadi harimau. Apabila bayangan harimau melompat masuk ke dalam rumah, aku botak menghela nafasnya sambil memukul-mukul bulu betis santu tinggi ke tanah. Sekaligus, aku botak merasakan Sekaligus, aku botak merasa dia bertenggek di atas bahu hantu tinggi dan bukan lagi berlindung di sebalik belukar di keliling rumah. Hantu tinggi itu berdiri dengan kedua kakinya terkangkang. Bumbung rumah berkenaan sayup di bawah kangkang hantu tinggi berkenaan. Tersenyum aku botak memerhati ke bawah. Sebaik saja mendengar jeritan di dalam rumah. Dia percaya Uti Simek terjaga setelah menyedari jelmaan harimau itu menyusup masuk. Sebaik saja api pelita dipasang, bayangan harimau melompat keluar hinggakan tersungkur di tengah halaman. Dia tidak dapat melepaskan diri dari kangkang hantu tinggi yang melangkaui bumbung. Terkial-kial bayangan harimau itu mau melepaskan diri disebabkan ekornya terhimpit di bawah pijakan kaki hantu tinggi. Apa yang kau mahu? Uti Simek tercegat di muka pintu memerhatikan harimau tergolek di tengah halaman. Dia dapat mengagak tentu harimau jadian itu tidak dapat melepaskan diri dari tangkal yang dibekalkan oleh Aki Minen. Semenjak heboh seisi kampung mengenai jelmaan harimau jadian mengganggu, tidak bertangguh Uti Simek untuk menemui Aki Minen. Sebab itu Aki Minen minta dia siapkan bulu kuning 3 batang panjang sejengkal. Dia mematuhi petua Aki Minen dengan menyelitkan ke dinding bulu kuning itu pada 3 penjuru. Ke mana lagi harimau jadian itu mau sembunyikan diri kalau sudah melanggar tangkal Aki Minen? Tentu harimau jadian itu tidak dapat mencari jalan keluar setelah dikepung oleh Aki Minen dengan bulu kuning yang menjadi pantang larangnya. Sebab itu Uti Simek tahu memang harimau jadian itu sudah terperangkap di tengah halaman rumahnya. Hei, kamu nak tunjuk pandai ya? Lantas Uti Simek terjun ke tengah halaman dengan parang yang terhunus. Tetapi segera diterpa oleh Mak Etenjut supaya naik semula ke atas rumah. Tatkala Uti Simek melompat ke tengah halaman, memang Mak Etenjut nampak lembaga tinggi seperti asap hitam yang terkangkang melangkah bumbung rumah. Kalau bukan hantu tinggi. Kenapa yang kamu halang aku? Marah benar Uti Simek disebabkan Mak Etenjut tiba-tiba saja menolak dia untuk naik semula ke rumah. Hantu tinggi kangkang rumah ni. Bisik Mak Etenjut menundikkan jari di tengah bumbung rumah. Mana yang kau tahu? Gerutu Uti Simek tidak sabar melihat harimau jadian yang tergolek di tanah dengan bulunya berbuih-buih tertumus ke pasir halaman. Aku nampak dari rumahku ni, beritahu Mak Etenjut mengingatkan supaya mereka semua berlindung di dalam rumah. Terdiam Uti Simek apabila kenangkan rumahnya dilangkah kangkang hantu tinggi. Dia percaya dengan petua orang tua, sekiranya berlindung di dalam rumah, nescaya hantu tinggi itu tidak dapat mengganggu. Sampai bila pun hantu tinggi tidak akan dapat menangkap masuk ke dalam rumah selagi persumpahan dengan anaknya Malim Kerimun masih lagi berterusan. Asal saja berselindung di dalam rumah bermakna anak cucu Malim Kerimun. Kalau dia musnahkan anak cucu Malim Kerimun, bermakna dia memusnahkan keturunannya sendiri. Sebab itu hantu tinggi tidak akan ganggu anak cucunya yang berlindung di dalam rumah. Lainlah kalau hantu raya ataupun pelesit. Bila-bila masa akan menyusup masuk ke dalam rumah melalui bilik air. Aki Minen ni sentiasa mengingatkan Uti Simek mengenai hantu raya atau pelesit akan mencari bilik air sebelum menyusup masuk. Kalau mahu menghalang hantu raya atau pelesit, mesti serakkan ladi hitam dengan garam kasar di sekeliling bilik air.
Banyak sangat petua yang diingatkan oleh Achaemenid sampaikan Utis Simek sendiri terlupa. Kalau tidak tahu, bagaimana dia mahu mengamalkan hingga bercelaru tidak menentu. Setelah diberitahu oleh Mak Tenjut mengenai rumahnya di bawah kangkang hantu tinggi, dia tidak boleh lagi terjun ke tengah halaman. Biarlah harimau jadian itu terkial-kial tidak dapat melepaskan diri. Lama dia bergolek-golek, barulah dia bangun toyong ayang tak dapat melangkah kuat. Tetapi digagahinya juga berjalan ke tengah kegelapan malam dengan kepalanya tergeleng-geleng. Tidak lama selepas itu, mereka berdua melihat aku botak mara ke tengah halaman dengan tersengih-sengih macam sengaja mahu menyakiti hati Utis Simek. "Kamu ke yang jadi harimau tu aku?" Lantas saja Utis Simek menuduh disebabkan tiba-tiba saja aku botak terjonggol di tengah halaman. "Ui, Utis, tengok. Aku ni ada rupa rimau ke?" Terkekeh-kekeh aku botak tertawa kerana geli sangat hatinya dengan sikap Utis Simek. Kejadian yang menimpa Utis Simek itu cepat saja diketahui oleh seisi kampung. Mereka tertumpu di rumahnya kerana bimbang perkara tidak berlaku ke atas anak dara suntinya nanti. Selipah yang baru berusia 14 tahun. Tetapi Selipah mengaku harimau jadian itu hanya nampak sekali imbas saja menyebabkan dia menjerit kuat. Tetapi memang rumahnya bergegar kuat tatkala harimau jadian melompat tingkap untuk melepaskan diri. Sebaik saja jeritan dia melangsing tidak bertangguh ayahnya pula Utis Simek bingkas menerpa. Dia terus meluru ke pintu sebaik saja mendengar rengekan harimau di tengah halaman. Kalau tidak disebabkan Mak Tenjut menolaknya supaya naik semula ke rumah, nescaya kepala harimau jadian itu akan ditetaknya dengan parang. Esoknya, mereka mendengar hitam kusin di kampung berdekatan jatuh pitam hinggakan muntah lumut. Tidak sampai setengah jam hitam kusin menggelepar laksana harimau mencakar pokok. Dia terkejang, tidak bergerak lagi. Satu-satunya yang tidak terkejut dengan kematian hitam kucing yang mendadak itu hanyalah aku botak. Macam betul aku botak harimau jadian yang menggolekkan badan di tengah halaman rumah Utis Simek memanglah hitam kudin. Apa pula kudin pula datang ni? Pudin. Datang Pudin pula dah. Saya ulang balik. Macam betul aku botak harimau jadian yang menggolek badan di tengah halaman rumah Utis Simek memang hitam kusin. Marah juga dia dengan perbuatan hitam kusin yang sengaja menganiaya orang kampung disebabkan ilmunya itu. Tetapi Achaemenid dapat mengagak. Hantu tinggi yang dilihat oleh Mak Tenjut terkangkang melepasi bumbu rumah Utis Simek itu memang berkampil dengan aku botak. Sudah lama Achaemenid mengetahui selepas cucunya dapat bulu betis hantu tinggi itu, memang aku botak sentiasa didampingi oleh lembaga berkenaan. Tahu sangat Achaemenid tatkala rumah anaknya Embok Supi dihempak pokok durian 5 pemeluk sampai ranap habis. Memang hantu tinggi itu tercegat di situ. Hantu tinggi itu tidak akan biarkan aku botak penyek ditimpa pokok durian. Ketika pokok durian itu tumbang, aku botak sendiri mengakui melihat satu lembaga besar menumpang dengan tangannya supaya Ketika pokok durian itu tumbang, aku botak sendiri mengakui melihat satu lembaga besar menumpang dengan tangan supaya pokok durian berkenaan tidak jatuh terhempas menimpanya. Hanya kepada Achaemenid sahaja aku botak beritahu apa yang dilihatnya. Kalau diceritakan kepada orang-orang kampung, masakan pula mereka semua akan percaya. Dan tentulah orang-orang kampung itu akan menuduhnya mahu mengada-adakan cerita disebabkan terselamat daripada dihempak pokok durian besar. Perkara dia boleh menyerbu hantu tinggi bukanlah untuk memegah-megah. Kalau dia tidak menyerbu, tentu hantu tinggi itu pula yang akan menyerangnya. Sebab itu aku botak tak peduli sangat sama ada orang kampung mahu percaya ataupun tidak. Memang Utis Simek tahu, bukan setakat kejadian ditimpa pokok durian itu saja aku botak terselamat. Semasa datuknya Achaemenid diserbu kerbau jantan naik minyak, itu pun dialah satu-satunya yang bertahan. Tatkala Achaemenid sudah terasak ke perdu pokok rambai, dia sudah tidak dapat mengelak apabila kerbau jantan yang tengah garang itu menerpa. Tiba-tiba saja kerbau jantan itu tersentak apabila ekornya diheret kuat dari belakang. Aku botak tercegat di belakangnya memegang ekor kerbau berkenaan dengan sebelah tangan saja. Sebelah lagi tangannya mencekak dua kaki harimau itu laksana memegang kaki biasa. Bukan kaki biasa ni, memegang kaki, ibarat macam memegang kaki anak kucing sahaja.
Terkejut juga orang kampung disebabkan tenaga luar biasa akuk botak ini boleh mengangkat kerbau berkenaan macam menjinjing anak kucing sahaja yang dicampakkan ke dalam kubang. Ketika ini mereka melihat bulu roma akuk botak memercik darah laksana peluh yang merenik-renik. Dia tak nak bercakap sepatah pun apabila ditegur oleh datuknya Akiminin yang terselamat daripada ditanduk kerbau yang tengah naik minyak. Kamu tak boleh samakan aku dengan akuk botak. Utis Simek mengingatkan Mak Elton John disebabkan dirinya kuat berpegangan kepada petua orang tua-tua. Lainlah akuk botak yang berani menempah geruh. Hantu tinggi pun diserbunya hingga tidak bertanggung. Dan siapakah biji mata di kampung itu yang berani mengikut jejak akuk botak untuk menyerbu hantu tinggi? Jangan kata mahu menghambur menerkam betis, mahu melangkah pun kepala lutut goyah tidak bertahan. Utis Simek sendiri mengakui yang dia tidak sanggup menahan ketawahan seperti akuk Simek. Bukan akuk Simek, akuk botak. Sebab itu dia pegang kuku-kuku petua yang diturunkan oleh Akiminin. Burung punggur di atas bumbung rumah Mak Elton John. Burung punggur di atas bumbung rumah Mak Elton John mesti dihalau juga biar terbang jauh dari kampung. Utis Simek tidak mahu burung punggur berbunyi di dalam kampung menyebabkan seisi kampung menanggung bala. Biarlah Mak Elton John atau abangnya Lebay Sali tidak percaya dengan petua dan pantang larang. Namun dia tetap tidak berganjak dengan kepercayaannya.